menjamak antara dua sembahyang. Asbabul jam'i salasatun, sebab-sebab jamak ada 3. As-safaru, pertama musafir, takdiman wa ta'khira, jamak takdim, jamak ta'khir. Yang kedua al-matar, jamak kerana hujan, takdiman faqat, jamak kerana hujan boleh jamak takdim saja. Yang ketiga al-marad, kerana sakit, takdiman wa ta'khira, jamak takdim boleh, jamak ta'khir boleh. Masailu fil jam'i, masalah pada jamak. Ayyuhumal afdal, al-jam'u am tarkuhu? Mana lebih afdal? Kita jamak sembahyang ke kita tidak jamak? Al-afdalu tarkul jam'. Afdalnya meninggalkan jamak. Lain dengan qasar tadi. Jamak ni dah afdal, afdalnya tidak jamak. Khurujan min khilafi man lam yujizil jam'a, kerana nak keluar daripada khilaf ulama yang tidak mengharuskan jamak. Ka Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi jamak tak boleh, qasar je boleh. Sembahyang mesti dalam waktu, kecuali 2 keadaan je. Tu akan sebut ni atau 4 lah sini. Kecuali illa fi arba'i halat, kecuali pada 4 keadaan, yang mana 4 keadaan 2-nya termasuk atau salah satunya termasuk di sisi Abu Hanifah boleh jamak. Jamak ketika haji, iaitu ketika Muzdalifah jamak takdim asar dengan zuhur, dan juga jamak takhir di Arafah. Arafah asar jamak dengan zuhur di Arafah, dan di Muzdalifah maghrib jamak dengan isyak jamak takhir. Tu je dalam mazhab Abu Hanifah. Orang lain tak ada jamak. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak ada jamak kecuali ketika haji. Ketika jamak di Arafah jamak takdim, dan jamak di Muzdalifah jamak takhir. Okey. Jadi antara jamak dengan tak jamak tu afdal. Kecuali illa fi arba'i halatin, 4 keadaan. Fal jamu afdal wa hiya, jamak ketika 4 keadaan ini lebih afdal. Pertama, fil haji, ketika haji. Fi yaumi arafata, pada hari Arafah, fayajma'u dhuhra ma'al asri takdiman, dijamakkan zuhur bersama asar jamak takdim. Wa fi Muzdalifata fayajma'ul maghriba ma'al isyak ta'khiran, dan di Muzdalifah dijamakkan maghrib dengan isyak sebagai jamak takhir. Yang kedua, waliman syakka fi dalili jawazil jam'i, sunat jamak ataupun afdal lah. Afdal jamak bagi orang yang syak pada dalil keharusan jamak. Macam tadi dia perhati, jamak ni boleh tak ni sebenarnya? Islam benar tak kita jamak ni? Orang ini afdal dia jamak supaya nak membuang perasaan dia syak tu. Yang ketiga, liman wajada fi nafsihi karahiyatal jam'i, kalau dia dapati dalam hatinya tak suka jamak. Tak jamak-jamak kita dah biasa jamak-jamak ni. Mayang waktu dia orang ni afdal jamak untuk membuang perasaan tak suka pada syarak tu. Yang keempat, wa idza kana mimma yuqtada bihi fi hadratin nas, kalau dia orang yang diikuti di sisi orang ramai, dia ketua ke apa, maka dia sunat jamak untuk mengajar orang. Yang kedua, idza kana musafiran fa ayyuhuma afdal, kalau seorang musafir mana lebih afdal? Jam'u taqdim am jam'u ta'khir? Jamak takdim ke jamak ta'khir? Fa fihi tafsilun, padanya ada tafsilan, ada perincian. Tengok, idza kana sa'iran fi waqtil ula, kalau orang musafir itu berjalan pada waktu pertama, wa nazilan fi waqtis saniyah, dan dia berhenti turun pada waktu kedua, fa jam'u ta'khiri afdalu bil ittifaq, jamak takhir lebih afdal dengan ittifaq. Waktu pertama dia masih perjalanan, dia berancang dah dia nak berhenti pada waktu kedua, waktu asar atau waktu isyak, maka afdal baginya jamak takhir. Masa berhenti itulah jamak takhir. Yang kedua, idza kana nazilan fi waqtil ula wa sa'iran fi waqtis saniyah, kalau dia turun berhenti pada waktu pertama dan dia berjalan pada waktu kedua. Waktu pertama dia berhenti, dia duduk kat homestay ke rehat ke apa waktu pertama, dan dia nak berjalan pada waktu kedua, fajam'u taqdim afdalu bil ittifaq, maka jamak takdim lebih afdal secara ittifaq. Sebab apa? Sebab dia sedang berhenti waktu pertama, jamaklah terus sembahyang pertama dalam waktu pertama, sembahyang kedua dalam waktu pertama. Okey. Yang ketiga, idza kana nazilan fi waqtihima wasairan fi waqtihima, kalau dia berhenti pada dua-dua waktu, zuhur kat gigi dia pun ada tempat nak berhenti dan dia pun berjalan waktu zuhur. Waktu asar pun dia ada tempat nak berhenti makan, berhenti minum, dan dia pun berjalan juga waktu asar. Fa fihi khilaf, maka berlaku khilaf. Inda Ibn Hajar, di sisi Ibn Hajar, jam'u taqdimi afdal, jamak takdim lebih afdal.
li'anna fihi bara'atan lidhimmah, kerana padanya melepaskan tanggungan. Bara'ah lidhimmah ni lepas tanggungan, maknanya selesai awal-awal. Semayang tu dah selesai awal-awal, lepas dah tanggungan daripada dosa, dia tanggung dah, dia selesai dah semayang. Wa inda Ramli, di sisi Syekh Muhammad Ramli, jam'u ta'khiri afdal, jam'u ta'khir lebih afdal. Kenapa? Li'anna waqta saniyah waqtun lil ula, kerana waktu kedua ialah waktu semayang pertama ni kau. Kalau kita semayang jamak takhir, semayang pertama tu menjadi waktu semayang pertama ialah waktu kedua. Faham tak? Maknanya waktu semayang pertama telah masuk, kita boleh semayang je. Tapi masalah kalau kita semayang jamak takdim, kita mendahulukan semayang kedua daripada waktunya. Sebab tu Syekh Ramli kata afdal jamak takhir, kerana waktu kedua-duanya telah masuk. Tapi kalau jamak takdim, kita telah mengeluarkan sembahyang daripada waktunya sebelum masuk waktu. Tu khilaf je lah. Nak ambil Ibn Hajar ke Syekh Ramli ke, tak ada masalah sini. Okey. Boleh tak ke? Boleh ke? Syurutu jam'i takdim sab'atun. Syarat jamak takdim ada 7. Pertama, al-bada'atu bil ula. Mula dengan sembahyang pertama. Sembahyang jamak takdim mesti mula sembahyang pertama. Ai at-tartib, iaitu kena tertib lah. Faya bada'u bis salatil ula, dimulakan dengan sembahyang pertama. Az-zuhra awil asr. Az-zuhri awil asri, sembahyang zuhur atau sembahyang asar lah. Tak salah ni. Yabda'u bis salatil ula az-zuhri awi al-maghribi lah. Maghribi ya. Sembahyang pertama tu sembahyang zuhur, nisbah asar, maghrib nisbah isyak. Okey. Situ apa tu? Asri tak? Silap cetak tu. Cetak. Zuhur ataupun maghrib. Yang seterusnya, niyatul jam'i fiha, mesti niat jamak pada sembahyang pertama. Ai yanwi jam'at takdim, mestilah dia niat jamak takdim fi asna'is salatil ula, ketika sembahyang pertama. Nak jamak takdim, niat jamak takdim tu mesti pada sembahyang pertama, walau ma'as salam, walaupun berserta salam. Apa maksud? Sepanjang sembahyang pertama boleh dia niat. Dia tak mesti niat masa takbir. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asra. Kena niat gitu ke? Tak mesti. Dia boleh niat masa takbir, dia boleh niat masa tengah sembahyang. Tengah sembahyang, tak? Tengah sembahyang, saja aku sembahyang zuhur 2 rakaat kosongkan Allah Ta'ala, dia pun musafir ni, dia pun dalam hatilah nak jamak, dia niat nak jamak dengan solat, boleh. Walaupun tahiyat akhir, walaupun berserta salam, syaratnya masa dalam sembahyang. Maknanya tak mesti niat masa takbir atau ihram. Jamak qasar kena niat masa takbir. Jamak dalam sembahyang boleh pada mana-mana bahagian sembahyang pertama. Jamak takdim Fayajuzu fi asna'i salati kulliha, boleh niat pada sepanjang sembahyang kesemuanya. Wala yushtaratu an takuna asna'i takbiratul ihram, tidak syarat niat itu ketika takbiratul ihram saja. Walakinnal afdala an takuna asna'ha, tapi afdalnya ialah ketika takbiratul ihram lah, itu afdal, tapi boleh sepanjang sembahyang. Yang ketiga, baqa'u waqtil ula, kekal waktu pertama. Waktu pertama masih ada. Ai la yajuzu lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti salatil ula, tidak boleh dia jamak, la yajuz lahul jam' illa, kecuali idza baqiya zamanun, masih tinggal masa min waqti salatil ula, daripada waktu sembahyang pertama, yumkinuhu ada'us salatain, yang boleh dia tunaikan dua sembahyang padanya. Dia nak sembahyang jamak takdim, dia kena sembahyang tu ketika ada masa pertama lagi yang boleh dia jamak takdim. Kalau dok contohnya lewat dia sembahyang, nak habis dah waktu, sekira-kiranya dia sembahyang tu kat dia asal masuk waktu dah tak selesai, ketika tu tak boleh jamak lah. Yang ketiga, al-muwalatu bainahuma, mesti bermualat antara sembahyang pertama dan sembahyang kedua, mesti berturut-turut. Ai la yatulul faslu baina salatain, jangan panjang perceraian antara dua sembahyang. Sembahyang pertama, sembahyang dua jangan panjang. Lepas sembahyang zuhur dah, kita pun pergi keluar, pergi makan sekejap, lapar perut, lepas tu balik semula sambung sembahyang asar, tak boleh. Jangan senggang yang lama.
Fa in talal faslu urfan, jika panjang perceraian pada uruf, wa ba'duhum qaddarahu bi rak'ataini khafifain. Sebahagian ulama mentakdirkan bi rak'ataini khafifatain. Kadar mana panjang tu? Kadar 2 rakaat yang paling ringkas. 2 rakaat paling ringkas sembahyang, baca yang wajib saja nama mana? 2 minit lah. Jangan ceraikan antara zuhur asar tu lebih pada 2 minit. Kalau cerai lebih, lam yajuzil jam'u, tak boleh jamu. Tak boleh jamu. Tunggu mayang waktu asar lagi, tunggu sembahyang asar waktu asar. Yang kelima, zannu sihatil ula, mesti dia sangka sah sembahyang pertama. Nak jamu mesti sembahyang pertama tu mesti dia sah. Fala yajuzul jam'u ma'a butlan salatil ula. Tidak sah jamu dalam keadaan batal sembahyang pertama. Dia nak sembahyang asar ni, jamu dengan dia jamak takdim zuhur dengan asar. Masuk dalam waktu asar, sembahyang zuhur tadi rasa dah ambil wudu. Tak sah. Ataupun sembahyang pertama tadi ni batal, tidak sah, jatuh najis ke mana kan. Maka ketika itu tak sah jamak dia. Sebab apa? Sebab sembahyang pertama tak sah pada awal. Okey. Yang keenam, dawamul udhri ila tamamil ihram bithaniyah, mesti berkekalan uzur sehingga selesai takbiratul ihram sembahyang kedua. Berterusan uzur sehingga selesai ihram sembahyang kedua. Ihram ni makna takbiratul ihram sembahyang kedua. Ay yastamiru safaruhu, berterusan musafirnya. Musafir tu uzur dia lah kalau dia musafir. Ila nihayati takbiratul ihrami, sehingga habis takbiratul ihram lis-salati saniyah, bagi sembahyang kedua. Falaw inqata'a safaruhu, kalau terputus musafir qabla zalik, sebelum itu, fala yajuzu lahul jam'u, tak boleh dia jamak. Bal yusalli saniyata fi waqtiha, bahkan dia kena sembahyang kedua pada waktu kedua. Dia Allahu akbar, sembahyang zuhur dan asar jamak takdim, dia pun sembahyang tak kapal ni. Sembahyang tak kapal. Tiba-tiba selesai bersalam, dia nak bangun sembahyang asar, kan dia jamak kan. Nak bangun sembahyang asar, jamak takdim lah ni. Tiba-tiba kapal dia telah sampai di pelabuhan yang mana rumahnya situ. Maka putuslah musafir dia. Musafir dia putus sebab dia sampai kembali pada kampung dia. Dia nak sembahyang asar lagi boleh tak? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab telah putus uzur, habis uzurnya sebelum takbiratul ihram sembahyang kedua. Faham tak? Sebelum takbiratul ihram sembahyang kedua, dia telah habis putus musafir dia. Maka tak boleh nak jamakkan asar dalam waktu zuhur. Tunggu masuk asar lagi, sembahyang asar dalam waktu ni. Ada pun dia tengah sembahyang di atas kapal, sembahyang zuhur dan asar, jamak. Habis sembahyang zuhur dia pun takbir sembahyang asar. Saja aku sembahyang asar 2 rakaat kosong. Dalam perjalanan sembahyang asar tu dia takbir dah, dia sembahyang. Sebelum habis salam, dia sampai kat kampung dia. Sah tak jamak dia? Boleh tak? Faham tak ni? Ulang sekali lagi, ambil perhatian. Dia sembahyang jamak takdim zuhur dengan asar, dan qasar zuhur dengan asar. Tiba-tiba dia pun takbiratul ihram, sembahyanglah zuhur. Selesai sembahyang zuhur, bangun sembahyang asar 2 rakaat qasar. Lepas dia takbir, tiba-tiba kapal tu sampai kat rumah dia. Apa hukum sembahyang dia? Apa hukum sembahyang dia? Atau apa yang kena buat? Apa hukum sembahyang dia dan apa kena buat? Sembahyang asar dia sah tak? Tak sah sebab apa? Pak siapa? Lepas tu dia nak buat mana? Dalam waktu dia. Lagi pandangan lain? Sah tak? Sah tak? Sah tak? Sah ke tidak ni? MPI. Sah tak? Sah. Lepas tu dia kena buat ni, terus je lah. Macam mana? Teruskan sembahyang.
Sembahyang dia sah, sembahyang sah tu dia teruskan sembahyang, terus gitulah. Berapa rakaat dia kena sembahyang? Ha? 2. Macam mana? Ada pandangan lain? Macam mana? Kau lihat. Dia molek. Kena seorang gini boleh jadi ada salah ni. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh? Jawapannya jamak dia sah, qasar tak sah. Jamak apa dia sah? Sebab dia telah takbiratul ihram sebelum sampai kapur. Tengah baca tu. Dia takbiratul ihram sebelum sampai kapur. Dia takbiratul ihram tu masa musafir. Lepas takbiratul ihram baru sampai kapur kan? Jamak dia sah. Saja tak sah, qasar. Qasar mesti syarat sampai habis salam. Sebelum habis salam sampai kapur dah. Dia kena semayang asar tu 4 rakaat. Tambah lagi sempurnakan 4 rakaat. Selesai. Tak? Alak ni faham betul-betul ke faham? Faham Darul Makmur? Okey, baik. Okey. Bal yusalli saniyah fi waqtiha. Yang ketujuh, al-ilmu bi jawazil jam'i. Tahu tentang keharusan jamak. Tahu tentang keharusan jamak. Dia nak jamak dia kena tahulah jamak tu harus. Tak boleh. Dia tak tahu jamak tu harus. Bi an tatawaffara baqiyatu syurut, dengan bahawa sempurna syarat-syarat. Sebab apa? Kena tahu tentang jamak, sebab nak pastikan syarat cukup ke tidak. Wa dzalika bi an yakuna safaruhu tawilan mubahan, dengan bahawa musafirnya musafir yang panjang yang harus. Wa an yakhruja minal baladi, dia keluar daripada kampung dia. Wa bi tajawuzis sur, dengan melampaui tembok awil umran ataupun bangunan. Kama qala sahibus safati subah wa syartuhun niyatu fil ula wa ma rattaba wal wila wa inta yammama. Syaratnya ialah niat pada sembahyang pertama. Wa ma rattiba, dan apa yang tersusun tu. Wal wila, kena mualah. Ni kalau jamak takdim lah. Wa in tayammama, walaupun apa nama ni, dia tayammum. Boleh tayammum, boleh, ada masalah lah. Antara dua tu katalah sembahyang pertama nak sembahyang kedua batal sembahyang. Boleh ambil wuduk, boleh sambung je. Sebab tayammum wuduk tu tidak membatalkan mualah. Tak batal mualah, sebab dikira kita melaksanakan perbuatan yang membolehkan sembahyang tu je. Masailu fi jam'i takdim, masalah pada jamak takdim. Ahrama bil ula, dia takbiratul ihram sembahyang pertama. Walam yakun musafira, dia tak musafir lagi. Masa sembahyang zuhur, dia kapal dia duduk kampung dia. Allahu akbar. Summa safara, kemudian dia musafir fi asna'iha. Masa dia takbiratul ihram, dia duduk kampung. Kemudian dalam perjalanan tak selesai sembahyang, kapal dia bergerak dah. Fahal yajuzu lahul jam'u, boleh dia jamak tak? Qasar boleh qasar tak dia? Qasar boleh tak? Qasar. Dia kapal duduk kampung dia bertakbiratul ihram. Dia boleh tak qasar? Kayak gini nak jalan lah, boleh qasar tak? Faham soalan saya? Tak faham? Dia berada di kampungnya di tepi laut. Lalu dia pun naik kapal dan sembahyang. Kemudian setelah dia sembahyang, kapalnya bergerak tengah sembahyang tu. Boleh tak dia qasar sembahyang tu? Dia sebelum melaya tu dia takbiratul ihram dah. Boleh tak dia nak qasar? Dia tahu dah lepas tu kapal dia akan melaya. Boleh tak dia nak sembahyang qasar? Tak boleh? Boleh tak? Macam mana nak tahu ni? Boleh tak? Tak boleh lah syarat qasar. Mesti sepanjang sembahyang, mesti dalam keadaan musafir. Dia awal-awal duduk kampung lagi, mana boleh qasar? Dia tak gerak lagi.
Dan syarat qasar kan takbiratul ihram mesti qasar. Niat qasar pada takbiratul ihram. Masa takbiratul ihram dia nak musafir lagi. Mana boleh nak niat qasar? Faham tak? Okey. Walam yuqam. Maka boleh tak nak jamak? Jamak boleh ke tak? Naam, yajuzu lahul jam'u. Boleh dijamak. Dia pun jalan Allahu Akbar sembahyang Zuhur 4 rakaat dengan Allah Taala. Duduk kapung. Lepas tu tengah jalanan, kapal dah berlayar dah. Nak pergi jauh ni, Antartika. Nak jumpa penguin. Lepas tu dia pun tengah perjalanan ni sembahyang pertama ni. Aku musafir jauh ni, nak jamak. Boleh tak? Boleh. Yajuzu lahul jam'u. Boleh dijamak. Fala yushtaratu wujudu safar. Tidak disyaratkan ada musafir. Wa misluhu ayu udhrin. Begitulah juga uzur-uzur lain. Indal ihram bis salatil ula. Dan ketika ihram pada sembahyang pertama, tak syarat masa sembahyang pertama tu ada uzur. Tak syarat. Faham tak? Jadi masa tengah sembahyang pertama, aku musafir ni, aku boleh jamak. Boleh dia nak jamak masa tu. Sebab apa? Sebab syarat jamak dah mesti masa takbir. Sepanjang sembahyang boleh tu kan? Bal yushtaratu wujuduhu hina niyatil jam'i. Bahkan disyaratkan ada uzur ketika niat jamak. Masa niat jamak tu uzur ada. Kita musafir, boleh musafir. Boleh qasar. Boleh qasar. Boleh benar? Boleh jamak. Wa yutasawwaru dhalika fi safinati. Boleh ditasawurkan masalah ini pada masalah safinah, kapal. Awil qitar ataupun kereta api. Kita duduk dalam kos kereta api tu kan. Kapal kita tu umur sebelah stesen kereta api je. Jadi tahu dah nak jalan ni, kita boleh sembahyang tamam tapi tengah perjalanan kita jamak. Au nahwihima ataupun seumpamanya. Yang kedua, nawa jam'ah takdim fi salatil ula. Dia niat jamak takdim pada sembahyang pertama. Summa ba'da solah, kemudian lepas solah lam yuridil jam'a. Dia tak mau jamak. Lepas habis sembahyang Zuhur, malah aku jamak, fala syai'a alai, tak ada apa-apa. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh batalkan jamak tu. Fa yusalli saniyata fi waqtiha. Dia pun sembahyang kedua dalam waktunya. Yang ketiga, solat zuhur wal asar. Dia sembahyang zuhur dan asar. Awil maghrib wal isya, ataupun maghrib isya, jam'ah takdim, dengan jamak takdim. Summa aqama fi asna'i salatil ula. Kemudian dia bermukim ketika tengah sembahyang waktu pertama. Qabla dukhuli waqti saniyah, sebelum masuk waktu kedua. Dia tengah ni masalah, dia boleh berubah ni. Contohnya masalah orang sembahyang tak kapal lah. Dia sembahyang jamak qasar, maghrib dengan isyak, jamak takdim. Tiba-tiba dalam waktu maghrib, sembahyang maghrib, kapal dia dah sampai kat kampung dia. Boleh tak nak jamak lagi? Boleh tak? Fala yajibu boleh tak? Ni bukan jamak ni. Ubah balik soalan. Dia sembahyang Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak sebagai jamak takdim. Selesai dah sembahyang ni. Ni selesai dah sembahyang, bukan tengah sembahyang. Summa aqama fi asna'i waqtil ula. Bukan sembahyang pertama. Kemudian dia iqamah ketika waktu pertama sebelum masuk waktu kedua. Ni banyak berlaku. Kita pergi, katalah tak ada contoh, kita nak pergi ke mana? Kita balik daripada kampung kita, Kelantan, balik ke Yuniza. Kita jamak takdim dah di Stiu, Zuhur dan Asar jamak takdim. Sampai di Yuniza masih ada waktu Zuhur, belum masuk Asar. Kita dah jamak takdim tadi. Faham tak? Perlu ke kita ulang sembahyang Asar lagi? Jawabnya fala yajibu alaihi i'adatus solah. Tidak wajib diulangkan sembahyang as-saniyah yang kedua fi waqtiha. Sampai Yuniza tidurlah. Kalau awak nak tidur boleh lah. Awak nak rehat, nak tidur, nak main, boleh sembahyang asar. Berapa mudah sembahyang asar? Aku main dah jamak takdim. Kita sampai di Yuniza sebelum masuk asar. Sembahyang asar yang kita sembahyang tu kena ulang balik tak? Tak perlu dah. Faham tak? Ni untung orang tahu ilmu ni, tahu. Untung lah dia. Dak sembahyang. Aku sembahyang dah jamak takdim. Okey. Syurutu jam'i ta'khir isnan. Syarat jamak ta'khir dua je. Pertama, niyatut ta'khir. Niat jamak ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha. Dengan syarat kekal waktu pertama
waktu yang meluasi semayang tu. Syarat mesti kita jamak takhir, niat jamak tu dalam waktu pertama. Waktu zuhur ni dah habis lagi. Kita niat, pasang niat dah. Aku nak jamak takhir. Tu ya maksudnya. Kita pasang niat aku nak jamak takhir. Bila? Jangan lewat. Kita pasang seminit dia nak asar. Baru kita niat nak jamak takhir, tak boleh. Sebab seminit tu tak boleh nak buat semayang. Syarat kita niat, tempoh kita niat itu sehingga waktu kedua masuk, boleh lulus untuk kita semayang. Kalau contoh seminit lagi nak masuk, boleh semayang ke? Tak boleh. Itu jadi haram. Kita dikira meninggalkan semayang. Jadi nak takhir, kena waktu tu dalam waktu pertama, tempoh itu panjang, sekira-kira kalau kita nak semayang boleh. Maka kita pun niat kita nak takhirkan semayang pertama pada waktu kedua. Faham tak saya kawan? Boleh yadkhulu waktu niyati ta'khir, masuknya waktu niat ta'khir itu bidukhuli waktu solah, dengan masuk waktu semayang. Wa yantahi ila an yabqa min waqtiha, dan habis sehingga kekal daripada waktu semayang tu ma yasa'us solah, apa yang meluasi sembahyang, maknanya yang boleh untuk kita semayang penuh. Inda Ramli, di sisi Syekh Ramli. Wa inda Ibn Hajar, di sisi Ibn Hajar, yastamir waktuha ila an baqiya qadr raka'ah. Ibn Hajar tak syarat habis semayang, selesai semayang 2 rakaat. Syekh Ramli kata mesti menghabisi semayang 2 rakaat, tempoh masa. Ibn Hajar kata kadar serakaat pun cukup. Makna ada masa 2 minit, boleh cukup serakaat, boleh kita niat. Pendek sikitlah Ibn Hajar. Syekh Ramli kata tak, meluasi satu semayang. Yang kedua, dawamul udhri ila tamami salati saniyah, mesti berterusan uzur sehingga selesai semayang kedua. Ai nihayatiha. Falau aqama fi asna'iha, kalau dia iqamah pada tengah-tengah tengah-tengah sembahyang, au qablaha, atau sebelumnya, sarat adaan, jadilah semayang pertama, semayang kedua tu ada, wassalatul ula qadaan, semayang pertama tu jadi qada, biduni ismin wala karahah, tapi tak berdosa dan tak makruh. Ini yang berlaku ni. Macam mana? Kita ni berlaku soalan banyak. Hatta dia kata kita jamak takhir, kita tak boleh semayang jamak tu sehingga sampai rumah. Boleh tak kita nak jamak takhir semayang maghrib isyak di rumah? Boleh tak? Kan ada soalan tanya kan, viral kan video tu kan. Jamak takhir maghrib isyak, kita dalam perjalanan kita tak semayang, sampai rumah baru kita semayang jamak takhir maghrib isyak, boleh tak? Faham tak soalannya? Tak faham. Kita jamak takhir dalam perjalanan, kita tak semayang kerana tak ada tempat ke, tak malam ke, takut ke, ikutlah. Sampai rumah, kita pun nak semayang jamak takhir tadi. Kita semayang maghrib dengan isyak, jamak takhir kat rumah, boleh ke tak? Boleh? Boleh tak? Ada video kata boleh kan? Video tu tak kena mazhab Syafi'i, tak kena. Siapa-siapa lah dia pun. Jawapannya, sembahyang kita itu tidak dikira jamak dah. Kita dikira sembahyang isyak pada waktu isyak, dan kita dikira qada sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib tu dikira qada tu. Wassalatul ula qadaan, dikira sebagai qada. Tapi tak dosa lah. Sebab apa? Sebab kita bukan sengaja tiga. Kita tadi lewatkan kerana musafir. Jadi kita qada sembahyang pertama tanpa dosa dan tak makruh. Ia bukan panggil takhir, bukan jamak takhir. Praktikalnya sama je, tetap kita sembahyang maghrib 3, isyak 4. Cumanya orang tak panggil istilah itu jamak takhir. Dia panggil qada bagi sembahyang pertama. Faham Kenapa? Kerana tak ada rukhsah dah situ. Jadi mesti disyaratkan jamak sehingga selesai habis sembahyang kedua, baru dikira jamak takhir. Kalau dak tengah-tengah sembahyang kedua kita sampai dah rumah, maka sembahyang pertama dikira qada. Masailu fi jami' ta'khir, masalah jami' ta'khir, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Dah ambil kat ni. Tapi tak apalah, masalah tu tak ada penting lah, insya-Allah.